Tetapi ada satu tamak yang baik pula perkataan tamak itu. Dia baik pula perkataan tamak. Serupalah kita suami dan isteri. Ada benda yang baik pada si isteri tetapi tidak baik pada suami. Walaupun perkataannya itu perkataannya serupa, tetapi orang perempuan bagus, orang lelaki kurang bagus. Apa dia? Pertama, takut. Takut orang perempuan bagus, takut suami tak bagus. Orang perempuan takut nak keluar rumah, bagus. Orang perempuan takut nak berjalan malam-malam ke pasar malam, takut nanti diraba di orang, bagus, duduk di rumah. Orang perempuan takut nak benarkan orang lain masuk dalam rumah tanpa izin suami, bagus. Orang perempuan takut memakai pakaian yang seksi-seksi, bagus. Tetapi kalau lelaki penakut, tak bagus. Nak ke bilik air pun minta isteri teman, tu namanya tak bagus. Pukul 2:30 pagi dia kejut isteri dia, teman abang kejap. Ke mana bang? Ngantuk dia bang. Abang nak ke toilet, takut kata dia. Ini penakut yang amat tak elok tuan-tuan. Yang kedua, sombong. Orang perempuan yang jadi isteri orang sombong tu bagus. Bila lelaki mengorak, dia sombong. Hai, seorang saja, saya isteri orang, faham? Sombongnya bagus. Orang hantar mesej tak jawab, orang hantar mesej nak mengorak tak balas, bagus. Yang tak bagusnya suami sombong, dengan mak mertua sombong, dengan anak-anak sombong. Yang ketiga, isteri kalau kedekut bagus. Pergi pasar malam RM10 dia bawa, bagus saja. RM5 pergi pasar raya, bagus, jimat suami dia. Yang tak bagus kalau suami kedekut. Tuan-tuan, bila isteri kata abang kopi dah habis, engkau kikis dia mana yang hitam kat kuali tu, buat kopi. Yang hitam macam kopi sudah, kata dia. Tuan-tuan, begitu juga dengan tamak. Ada tamak yang tak bagus, tetapi ada tamak yang bagus. Malam ni saya nak cerita tamak yang bagus. Ada ustaz tamak yang bagus? Ada. Ada ustaz lapar yang bagus? Ada. Lapar dan tamak maka bagus. Ada lapar yang membawa kepada sifat tamak. Dengan sebab dia lapar, dia tamak, dia tak bagus. Baik, apa dia lapar yang menjadikan kita tamak? Tuan-tuan, dalam masjid ini saya nampak tuan-tuan di sini semuanya lapar. Lapar apa? Lapar pahala. Tuan-tuan di sini lapar ilmu. Lapar inilah yang bagus. Tak kenyang-kenyang lagi dengan ilmu. Malam semalam belajar, pagi tadi belajar, kemarin belajar, minggu lepas belajar, dalam sebulan ada 25 kuliah maghrib, tak jemu-jemu lagi, belum kenyang-kenyang lagi. Tuan-tuan sentiasa lapar dengan ilmu. Inilah yang bagus. Lapar dengan pahala, tak jemu dengan pahala, sentiasa berkehendak kepada pahala. Aku laparkan pahala. Ini lapar yang bagus. Dengan sebab lapar pada ilmu, lapar kepada pahala, tuan-tuan sekarang menjadi tamak. Tamak dengan ilmu, tamak dengan pahala. Inilah dua jenis tamak yang bagus. Ada orang yang tak tamak dengan pahala. Dia dalam bahasa orang utara, saya orang Perak, saya orang Taiping, orang Batu Kurau saya. Orang Batu Kurau, bahasa dia, dialek Greek, Bekalan Hulu, Baling, Sik, Kedah, Lenggong, Perak. Bahasa dia serupa.
Apa bahasa dia? Bahasa petani. Bahasa petani dia lain sikit pada Kelantan. Mau nak gimana awang? Tu bahasa Batu Purong. Bahasa Gerik, bahasa Megala Hulu. Oh, lorat mu ni mapuh mu. Ni bahasa Batu Purong. Bila sebut tamak, lapar, dia sebut lapar. Bila kata lapar tamak, dia panggil kebulung. Mung ni kebulung. Ni bahasa kebulung. Orang Pening dia tak sebut kebulung, dia sebut kelapang. Aku tak kelapang kata dia. Ni orang utara Kedah. Dia tak kebulung, tak kelapang. Tuan-tuan, kebulung, kelapang ni tuan-tuan, gambaran kepada orang yang tamak dan lapar. Dia kelapar, dia kebulung, dia kelapang. Dia maknanya dia bersungguh-sungguh nak buat. Tuan-tuan, dua benda ini kita sangat-sangat lapar dan sangat-sangat kita berkehendak. Pertama, ilmu. Kedua, pahala. Tuan-tuan, dua benda ini kita tak pernah jemu. Tak pernah jemu untuk menuntut ilmu. Walaupun berkali-kali kita dengar ceramah, kita dengar kuliah yang sama, tajuk yang sama, kitab yang sama, huraian yang sama, tapi kita tidak pernah merasakan jemu, lugu, letih, penat, tak nak. Ini nama dia lapar dan tamak. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita malam ni tentang tamak. Tamak terhadap pahala. Tamak terhadap pahala. Nabi kata, semayang di masjid 27 kali ganda dari semayang seorang-seorang. Berapa ramai yang tamak dengan 27 kali ganda pahala? Ada yang tak tamak, ada yang tak lapar, dia semayang di rumah seorang-seorang dia. Bila orang tanya, abang tak pergi masjid? Kan abang dengar azan, kenapa tak berjemaah di masjid? Sama je. Di masjid 3 rakaat, di rumah pun 3. Apa biasanya? Sama je. Tak sama abang, berjemaah 27 abang, seorang-seorang 1 bang. Janji aku semayang. Cuba kamu tengok gambar tempel. Jangan katakan ke masjid, semayang pun tidak. Ini namanya orang yang tidak lapar dengan pahala. Nabi sebut bila kita datang ke masjid itu siapa? At-Taubah 18. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa ulaika asa an yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala sebut orang yang boleh memakmurkan masjid itu siapa? Orang yang boleh mengimarahkan masjid itu siapa? Bukan semua orang boleh mengimarahkan dia. Yang pertama yang boleh mengimarahkan orang beriman pada Allah. Yang kedua orang yang percaya pada hari kiamat. Yang ketiga orang yang salat. Yang keempat orang yang bayar zakat. Yang kelima orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sebut di akhir ayat itu, mudah-mudahan orang-orang ini mendapat hidayah daripada Allah. Allah Ta'ala sebut mudah-mudahan orang-orang ini dapat hidayah daripada Allah. Subhanallah. Sebab tu Nabi kata bila kita datang ke masjid, rebut 3. Pertama, imam. Ambil, kalau boleh jadi imam, jadi imam. Besar pahala imam. Duduk depan sekali, tak ada siapa boleh depan pada imam. Berapa orang yang dah semayang 30 tahun tak pernah jadi imam? Berapa ramai yang dah kahwin 45 tahun tak pernah jadi imam pada isteri dan anak-anak? Tak pernah jadi imam. Jangan kata di masjid, di rumah pun tak pernah. Hari itu ada datang masjid, orang tolak dia jadi imam. Batuk terus. Den, jadi imam Den. Suara tak ada.
Padahal masa ambil wuduk di bawah, uyuh rendah pun dia berbuat. Bila tolak jadi imam, betul, nampak benar nipu dia. Ada yang berani jadi imam hanya sembahyang zuhur dan asar. Bila masuk maghrib dia kata tak dapat, aku tak dapat. Pasal aku maghrib aku tak dapat, zuhur asar insya-Allah. Sebab tak ada bunyi kata dia. Maghrib isyak ada bunyi. Kalau agak-agak di masjid kita dah ada imam, tak payahlah ambil Bilal. Belajar jadi Bilal. Min sya'airillah. Bilal tu tuan-tuan, suara dia, azan itu sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Azan lah. Sementara di Malaysia di azan dibenarkan. Azan lah tuan-tuan, sementara di Malaysia ni azan masih dibenarkan. Berapa banyak negara yang dah tak benarkan azan. Boleh azan, tak ada speaker. Boleh azan, tak ada pembesar suara. Azan engkau, bukan dia larang pun, tapi kau kena duduk atas sutuh. Engkau kena duduk atas bumbu, kau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa nak dengar tu kan? Memekak di atas tu, menjerit dia. Yang ni saya pergi di Australia, saya tengok Tok Bilal tu, siap betul tuan-tuan. Siapa nak dengar? Tak boleh nak azan guna speaker. Kita ni tuan-tuan, speaker ni subhanallah sama tinggi dengan menara KL. Bersahut-sahutan, tapi yang datang semayang muka yang sama juga. Makin berkurang lagi ada meninggal seorang, stroke seorang. Sayang tuan-tuan, kita duduk di dalam sebuah negara yang nak buat ceramah malam ni. Sekarang pukul 9.33, ceramah lah. Tapi ada negara yang saya pergi tuan-tuan, ceramah dalam masjid 10.30 you mesti berhenti. 10.30 you berhenti ya. Permit sampai 10.30 walaupun dalam premis. Sayang tuan-tuan, ada orang yang tidak tamak untuk pahala. Parkinglah di luar. Polis trafik tak saman, tambah-tambah hujan lagi dia tak saman. Tapi ada negara yang saya pergi ceramah tuan-tuan, parking penuh di jalan, keluar daripada masjid penuh samannya tuan-tuan. Susah nak datang ceramah. Kita yang senang datang ceramah tak tamak untuk dapatkan pahala, tidak lapar untuk dapatkan pahala. Mereka yang datang ceramah di tempat lain disaman kerana parking, disaman kerana lewat, datang tuan-tuan, saman pun saman lah. Lapar mereka untuk ilmu. Nampak gaya ya tuan-tuan, kita pun kena saman juga kerana parking. Baru ramai nampak ilmu. Ini budaya yang kita kena ubah.